Sedap. Tebing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Hari ini hari Khamis. Okey, saya masih di projek wiring banglo di Tanah Merah, banglo 2 ni. Okey, hari ini saya datang buat sistem pembumian. Sini. Okey, untuk sistem beding ni, sistem bumi, saya akan tanam daripada sini. Yang ni saya dah hack. Ni saya dah hack. Lepas tu, chamber akan duduk sini. Kenapa saya gali? Sebab kaki 5 dia akan ada pada bawah beam ni. Kaki 5. Tu cara dia. Jadi kena pandai baca lah. Nanti untuk yang ni, semua tanah ni dia akan buang semua sekali. Dia akan samakan dengan yang beam ni. Okay, ni beam asal dia. Okey, yang ni saya pakai tie poly. Tie poly, tengok tie poly dia. Tie poly high brand. Kita pakai tie poly. Okey, kita tengok chop sini pula. Ni tie poly. Tie poly dia ada nombor siri dia. Dia ada chop. Yang ni quality punya tuan-tuan. Apa kelebihan tie poly ni? Tie poly ni dia yang pertama dia tahan karat. Yang kedua, copper dia lebih. Banyak copper. Mana salutan copper dia tu banyak. Dia tahan dengan karat, dia duduk luar. Jadi kalau untuk anda di luar tu, sistem pembumian di rumah anda, kalau nak pakai yang high quality, inilah tie poly. Carilah tie poly. Harga dia RM60 sebatang. Dia 50 lebih je. Saya kira 60 dah senang. Dia ada penyambung dia. Sama je. Saya akan buat bawah 10 ohm. Akan stop. Yang ni sekarang ni ada dengan saya 2, 4, 6 batang. Okay, ada dengan saya 6 batang. Nanti untuk 3 batang lagi akan sampai. Lay kabel sama je 10mm. Cuma saya banyak nak nasihatkan tuan-tuan, ramai electrician yang tak faham pasal sistem pembumian ni. Orang ingat sistem pembumian ni hanya tanam sebatang, betul tak? Kita yang mana tanam sebatang tu dia ikut pengalaman yang dulu-dulu. Dia ikut orang dulu, dia ikut guru lama dulu, sebatang je lah. Tapi kalau ikut daripada piawaian yang ditetapkan oleh ST, dia minima 10 ohm. Dia bukan satu batang, minima 10 ohm. ST tak ada bagi tahu pun dalam buku kena tanam 1 batang ke, 2 batang ke, 3 batang ke. Tapi yang ST tetapkan bawah 10 ohm. Kalau anda tanam untuk 1 batang dah dapat 10 ohm, okeylah. Lepas syarat lah, cukup lah. Sebab ST nak bawah 10 ohm je. Tapi orang ingat pembumian ni tak ada apa-apa sebenar. Ramai saya jumpa electrician dia kata bumi tak ada masalah apa pun depan sebenar. Sebatang pun dah cukup. Maksudnya saya bagi tahu direct dalam ni, anda kena belajar lagi, kena cari ilmu, belajar dulu. Kita nak buat sebatang, kita kena tahu spek sebenar dia untuk pembumian ni berapa. Boleh nak buat sebatang, saya buat sebatang kalau orang bayar murah. Customer bayar murah, saya buat je sebatang. Nak buat macam mana? Dah orang bayar murah. Benda ni kita beli mahal. Jadi untuk pembumian ni, kalau anda kata sebatang dah cukup, dah buat beberapa tahun, tak ada masalah, maksudnya anda tak ada ilmu lagi pasal pembumian. Itu je lah saya bagi tahu. Saya tak nak hujah lebih-lebih. Sebab apa? Saya berpandukan ST dan saya berpandukan pengalaman. Apa-apa pun ilmu daripada buku ST itu dulu saya ambil. Barulah saya ambil pengalaman. Pengalaman yang saya follow cikgu saya, bawah 10 ohm. Semua bawah 10 ohm. Bawah 10 ohm ni berapa pengiraan root? Tak tahu. Kadang-kadang ada 10 batang root tak dapat lagi bawah 10 ohm. Kadang-kadang tu 5 batang root dah dapat bawah 10 ohm. Dia tak tentu. Cuma kalau yang mana cakap pembumian ni tak penting, nasihat saya satu je, saya nak recommendkan kepada anda yang bagi tahu apa ni, pembumian tu tak penting. Untuk brake kereta anda tu anda buka je. Tak payah pakai brake kereta. Naik Rambo macam tu je, senang. Kalau anda kata tak boleh, itu safety, samalah juga. Ini adalah safety. Sebab tu bila nak tanam root, kalau setakat sebatang, baik tak payah tanam. Sebatang tu hanya nak cukup syarat je. Nak cukup syarat pendawaian dalam rumah tu cukup. Tapi kalau nak follow cara betul, kenapa kena kena tanam root dapat bacaan bawah 10 ohm, minima dan yang terbaik 0 ohm, kena belajar lagi. Sebab benda ni terdedah ke luar. Benda ni terdedah dengan kilat, terdedah dengan luar, panas, hujan. Jadi kena faham benda tu. Yang mana nak kecam saya, kecam lah. Tapi saya tetap pegang dengan pendirian saya, dengan ilmu dan pengalaman yang saya dapat. Dan benda ni saya kaji daripada buku ST, kenapa ST meletakkan bawah 10 ohm. Itu je lah. Kalau projek-projek JKR, hospital, bangunan-bangunan, kenapa kita buat follow spec? Kita ikut cara betul.
Kita nak pula kalau kita buat subsection TMB, kita nak pula bawah-bawah 3 ohm ataupun 1 ohm. Maksudnya kita ikutlah ohm yang betul. Kenapa rumah kita main belasah? Jadi anda fikir je lah, adik-adik yang baru nak follow orang elektrik, tentu follow yang orang orang yang betul, yang boleh ajar kita betul dulu. Yang kita nak buat salah 3-4 tahun akan datang tu hal kita. Tapi ilmu biar kita dapat dengan betul dulu. Saya dapat ilmu yang betul. Nak menipu selepas daripada tu. Senang saya bagi tahu. Supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa terjadi pada pendawaian, sekurang-kurangnya kita tahu kelemahan kita tahu kesalahan kita. Bukan kita main nak nak lawan, nak belasah orang tu, nak belasah orang ni, tak. Sekurang-kurangnya kita mengaku salah. Saya buat benda ni bawah 10 ohm. Ada tak orang buat satu batang? Ada je. Ada yang bagi tahu tak ada masalah dah berbelas tahun rumah dia satu batang. Sebab anda tak cek. Cuba cek sekali nak tengok cloud ke tak wiring tu. Jadi itulah tuan-tuan, saya pun dah berpeluh daripada pagi lagi korek benda ni. Jadi saya nak settle dulu untuk ding. InsyaAllah saya akan settle untuk ni, trunking. Okay, trunking atas tu saya akan pasang male female. Macam mana saya akan pasang male female? Sebelum ni saya jalankan dengan trunking kalau anda tengok. Jadi untuk yang ni saya tak jalankan dengan trunking. Sebab apa? Sebab satu pipe ni saya dah buat pengiraan kabel. Pengiraan kabel berapa untuk pipe 1 inci ni boleh muat, dan mesti kena ada space untuk kabel dalam pipe 40%. Itu je lah. Jadi tak ada masalah pun nak pakai pipe ke, nak pakai trunking ke. Jangan tanam bodoh macam tu je. Tu yang tak boleh. Saya pun nak settle kerja dulu. Terima kasih yang follow. Beres. Kena sini, maut. Okey dah.
yang ke-6 dekat sikit deh. Takkan mikrofon. Okey, ni root yang ke-6. Habis yang ni saya akan test. Kita tengok macam mana dia punya reading bacaan ohm. Kalau seandainya dapat bawah 10 ohm, saya akan stop dah. Tapi kalau tak dapat lagi, saya kena tambah. Tapi root yang saya order 3 batang lagi tak sampai lagi. Mungkin sekejap lagi akan sampai lah. Okey, saya dah tanam 6 batang root. 1 batang 5 kaki. Jadi semua sekali 6 batang 30 kaki. 30 kaki kedalaman dah masuk. Okay, ni. Ni dia. Jadi kita akan tengok berapa ohm yang dapat. Okey, pertama kita akan tengok voltage dalam bumi. Bagi fokus Okey, voltage dalam bumi selamat, tak ada voltage. Kita set pada 2000. Terdapat 0.46 ohm. Set pada 200. Kita dapat 47.6 ohm. Okey, bila saya set pada 20, dia mesti kena dapat bawah 10 ohm seperti mana yang saya nak lah. Okey, kita set pada 20. Infinity. Maksudnya tak ada bacaan, kosong. Okey, jadi kita akan tengok pada 200. Kita dapat 47.6 ohm. Okey, ni dah 6 batang root tuan-tuan. 6 batang root saya tanam baru dapat 47 ohm. Maksudnya untuk tanah area sini, rintangan dia tinggi. Bila rintangan tinggi, risiko untuk kilat masuk dalam rumah ataupun merosakkan pendawaian tinggilah. Sebabnya root tak capai lagi bawah 10 ohm. Tapi kalau ikut pada buku piawaian 2015 yang dikeluarkan oleh ST, edisi yang kedua, dah lulus. Tapi sekarang ni saya pakai 2016. ST dah buat keluar edisi yang ketiga 2016, bawah 10 ohm dengan kabel minima 10 mm. Ini baru 6 batang root tuan-tuan. Yang tanam 1 batang tu saya tak tahulah macam mana. Ni cara betul dia nak buat pendawaian. Olah patah dia. Baru 47 ohm. Tengok. Bila set pada 200, infinity. Jauh lagi untuk saya dapat bawah 10 ohm. Jadi saya kena tambah lagi lah. Tak tahulah berapa batang. Sekarang ni dah 6 batang. Jadi kita tunggulah berapa batang lagi. Kalau dalam 10 batang tak dapat juga, maksudnya saya akan stop lah. Itu dah memang package yang saya bagi dan kontraktor bagi, bawah 10 ohm ataupun 10 batang root, yang mana lebih awal. Kalau seandainya dapat bawah 10 ohm tapi tak capai lagi 10 batang root, akan stop juga. 10 batang root tapi tak dapat untuk bawah 10 ohm, tetap akan stop. Sebab tu untuk sistem pembumian ni dia mahal, kos dia. Bukan 150, bukan 150, 130 tu orang ambil 1 batang. Owner rumah pengguna kena tahu. Saya bagi harga untuk 10 batang terus ataupun bawah 10 ohm. Jadi saya akan sambung lagi lah. Tunggu root sampai, kita akan masukkan lagi. Beres. Okey, ni root yang ke-7. Saya akan masuk lagi 4 batang root. Selepas tu kita akan test.
Okey, ni yang last, yang ke-10. Jadi kalau masuk yang ni semua sekali 10 batang root, 50 kaki. Betul Betul ni? Betul. Okey, 10 batang root 50 kaki. Kita akan ambil bacaan. Kalau seandainya tak dapat, maka tak dapatlah. Senang itu je lah. Beres. Okey, sekarang ni dah jam 1.40. Saya dah tanam root 10 batang. 10 batang root, ada lagi beling. Okey, beling tinggal 3 batang je lagi. Penat tuan-tuan, nak masukkan 10 batang ni memang penat. Sebab sebelum ni kalau saya buat bawah 10 ohm, paling banyak root pun 8 batang, 8 ke 9 lah. Tapi yang ni 10. Jadi saya nak test. Sini, ni. Okey, pertama kita cek voltage dalam bumi. Okey, alhamdulillah voltage dalam bumi selamat, tak ada voltage. Set pada 200. Kita dapat 0.22 ohm. Kita set pada 200. Sorry, tadi set pada 2000. Kita set pada 200, kita dapat 23.3 ohm. 23.3 ohm lah, senang. Okey, bila set pada 20, infinity kosong. Ini bukan 1 ohm. Ini kosong, tak ada bacaan. Jadi, yang kita dapat 23 ohm. 23 ohm. 23 ohm ni yang untuk 6 batang root saya dapat 40 lebih tadi, 46. Jadi 23 dah turun 20 ohm bila tambah 4 batang root. Jadi yang ni balance ada lagi 3 batang. Saya pun tak tahu, dah penat dah. Kalau tambah pun saya tak pasti dapat ataupun tak. Sebab tu saya bagi tahu, untuk ding bukan satu benda senang. Kadang-kadang harga ni bila saya bagi pada customer dia terkejut. Sebab saya bagi harga untuk 10 batang root, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Saya buat di bawah reading minimal 10 ohm. Yang ramai-ramai electrician buat tu, dia buat untuk satu batang. Harga untuk satu batang dengan kabel ada 2.5, ada 4mm, tak kisah. Tapi yang saya bagi terus 10mm dengan 10 batang root. Jadi yang ni dah 10 batang cukup, 50 kaki dah masuk. Saya pun tak tahu dah macam mana, saya kena telefon. Kalau seandainya dia nak tambah lagi yang 3 batang, kita tambah. Itulah kerja saya yang lain, settle lah. Yang untuk kawasan DB, saya pasang trunking daripada atas. Okey, itu trunking daripada atas, bawah paip.
Yang lain settle lah. Cuma untuk DB sini. Untuk DB, untuk pipe, untuk pasang pipe. Pipe dah sampai, nanti saya akan pasang lah pipe, tak ada masalah. Jadi itulah tuan-tuan, dah hampir pukul 2, saya pun nak rehat kejap. Lepas tu tengok macam mana kalau perlu sambung balik, tambah lagi 3 batang, saya tambah. Beres. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah jam 2.30. Alhamdulillah untuk kerja saya projek di Tanah Merah ni, hacking dengan tanam pipe selesai. Tak ada dah. Yang ni untuk kabel submin. Okey, kabel submin daripada DB ke meter. DB sebelah sana, meter sebelah ni. Dia punya plan. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Cuma panjang kabel submin je lah. Saya ingat nak belah daripada luar, tapi daripada luar ni dia rumit. Dia rumit, atas dengan atas apa semua lagi. Jadi saya pakai yang ni je lah, mudah. Cuma untuk owner rumah ni, janganlah main paku suka-suka hati. Janganlah paku, kena hati-hatilah. Kalau nak paku pun kena hati-hati. Untuk area rumah ni, dalam rumah ni, kalau kita nak paku, pastikan kita jauh daripada poin. Contoh kalau untuk meter kita ada sebelah ni. Ada, maksudnya belakang ni lah, luar. Jadi elak daripada kita paku area sebelah ni. Sama juga untuk soket plug ke, switch ke. Sebab kita tak tahu macam mana wireman tu buat. Ada setengah wireman dia akan belah melalui sini. Kalau macam saya ni, saya direct ke atas je, mudah. Tak adalah mudah juga. Tapi nak cerita dia lain wireman, lain electrician, lain cara pemikiran dia. Sebab kadang-kadang kerja ni, orang nak elak daripada rumit. Okey, untuk bumi, hanya setakat 10 batang root dengan reading bacaan 23 ohm. 23 ohm ni tak melepasi syarat lagi. Kalau buka buku pendawaian domestik yang dikeluarkan oleh ST, minima 10 ohm, maksudnya apa yang saya buat ni gagal lagi, 23 ohm. Tapi hanya setakat tu je saya boleh bagi, ataupun kontraktor bagi. Lepas ni owner rumah kena fikir balik lah. Kalau owner rumah rasa benda ni tak penting, teruskan dengan 23 ohm. Tapi kalau seandainya kilat pada satu masa, ataupun tempat ni menjadi laluan kilat, saya berani garanti 100% akan masalah pendawaian. Itu je lah. Cuma beza dia earding dengan lightning arrestor ni dia lain. Lightning arrestor, dia melibatkan kawasan kita ni kawasan laluan kilat lah. Rumah kita ni memang kilat sentiasa lalu. Barulah kita boleh pakai lightning arrestor. Tapi untuk pembumian, apabila kilat dia panah pada bumi, dia akan cari root. Itu senang, saya nak cerita tu senang. Saya tak nak cerita bahasa buku macam engineer cerita, saya cerita ni bahasa kampung. Bila dia panah pada tanah, dia akan cari root. Kalau root rumah tuan-tuan reading di bawah 10 ohm, dia akan masuk ke dalam rumah hanya 10%. 90% dia akan ikut root masuk ke dalam bumi. Tapi kalau reading bacaan root di rumah tuan-tuan melebihi 10 ohm, tak kisahlah berapa ohm. Kalau 50 ohm dia akan masuk ikut root ke dalam bumi, 50 lagi dia akan masuk ke dalam rumah. Yang masuk ke dalam rumah ni lah kita nak elak daripada dia masuk merosakkan pendawaian. Sebab tu RCCB maksima untuk domestik 100 MA. Tak kira single phase ataupun 3 phase. Kena ingat tuan-tuan. Tak kira single phase ataupun 3 phase, minima RCCB sensitivity hanya 100 MA, bukan 300 MA. Bukan 3 phase 300 MA, single phase 100 MA. Tak. Nama je domestik, single phase ataupun 3 phase, RCCB arus kepekaan dia ataupun sensitivity 100 MA. Itulah 100 MA ni lah yang akan potong kalau seandainya kilat masuk. Maksudnya untuk 100 MA ni dia lebih kecil daripada 1 M. Lebih kecil lagi. Jadi untuk arus kilat yang masuk lebih kecil ni, insya-Allah pendawaian rumah tuan-tuan takkan cepat rosak. Itu je lah. Kalau anda pakai mega kabel ke, sirim kabel ke, kalau earding terdedah dengan kilat, saya berani jamin 5 ke 10 tahun wajib akan rosak. Bila kilat je trip.
Jangan kata benda tu kena pakai lightning arrestor, tak ada kaitan. Lightning arrestor macam saya bagi tahu tadi. Kalau seandainya kilat tu panah pada bumbung, itu baru betul. Laluan memang rumah anda ni memang laluan kilat. Tapi sekarang ni yang saya buat ni, bila kilat panah pada tanah, dia akan cari root. Itu je lah jawapan dia, yang paling simple. Kalau nak suruh apa ni, nak suruh saya cerita panjang, kena pergi belajar. Masuk GIAT ke, masuk ILP ke, masuklah mana-mana pusat latihan ke, nanti dia akan ajar secara detail lah bab-bab ni. Cuma yang ni untuk owner rumah, sebab video ni akan dihantar pada owner rumah, untuk owner rumah terpulang. Sebab sistem pembumian ni ramai, kalau owner rumah pergi tanya electrician lain, kalau yang tak pernah buat bawah 10 ohm, dia akan cakap tak ada masalah. Jangan tanya electrician, jangan tanya saya. Buka buku ST, tengok. Mengikut kita sekarang ni, untuk pendawaian, kita akan ikut ST. Jadi tengok dalam buku, berapa. Cuba tanya orang-orang yang lebih pakar, betul lah ataupun salah. Jadi itulah tuan-tuan, tugas saya dah settle. Semua soket plus semua untuk tanam paip, blok apa, semua dah tanam. InsyaAllah panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan. Masuk selepas plaster. Begitulah perancangan dia, masuk plaster ke, ataupun siling kapur dah masuk ke, tak kisahlah. Cuma yang penting, jangan plaster saya punya point ni. Point DB. Janganlah masuk simen lah. Kesian saya tuan-tuan. Kesian. Untuk tukang yang plaster tu janganlah masuk simen. Kalau apa yang saya buat tu nampak rumit, saya mohon maaf. Sekadar termampu, itu je lah saya boleh buat. Ni untuk DB, atas saya pakai trunking. Untuk laluan atas, semua akan jalan dengan trunking. Itulah. Kabel akan masuk dalam trunking, akan pergi kepada point. Jadi, untuk ding ni, tengok kepada owner rumah, bincang balik. Setuju untuk buat bawah 10 ohm, beritahu pada kontraktor. Itu je lah. Tugas saya dah settle. Sebab antara saya dengan kontraktor, saya bagi 10 ohm. 10 batang root ataupun 10 ohm je. Kalau lebih daripada 10 batang, kontraktor kena bayar lain pada saya. Itu je lah. Dari saya, Zahari Engineering. Terima kasih tuan-tuan yang selalu follow, adik-adik yang baru, buat kerja jujur, ikhlas, bertanggungjawab. Buat kerja jangan menipu. Kalau tak boleh untung, jangan bagi harga murah. Kalau rasa boleh untung dengan harga murah, buat cara jujur. Jangan kerana harga murah, alasan kita nak buat sesuatu benda tu, tak ikut cara yang selamat. Sebab semua tu datang daripada kita juga. Buat cara betul, buat cara jujur. Jangan lupa untuk wiring ni, bila dia nak rosak, dia tak bagi tahu pun bila-bila. Jadi saya pun dah nak balik tuan-tuan. Solat Zuhur, makan. InsyaAllah next project, panjang umur, saya akan upload lagi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.